Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dengan tips-tips kuasa internet marketing terkini bersama saya Faiz Razak. Dan jika anda baru first time daripada channel saya ini, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang bell di bawah ni untuk melihat banyak lagi tips-tips berkaitan pemasaran online yang terkini. Untuk permulaannya, saya ingin meminta maaf kepada ramai subscriber untuk channel Faiz Razak ni kerana telah agak lama untuk saya tidak upload video ke dalam YouTube disebabkan oleh beberapa kekangan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi saya janji untuk tahun 2024 ni, insya-Allah saya akan kembali dan akan menyediakan konten-konten yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita kongsi bersama-sama. Dan untuk permulaan tahun 2024 ni, special khas untuk anda, saya akan buat satu series yang dinamakan Marketer Secret. Apa itu Marketer Secret sebenarnya? Okey, Marketer Secret ni adalah salah satu saya punya signature program sebelum ni pada tahun 2023 dan 2022, di mana ia adalah fundamental untuk seseorang marketer. Okey, kita as a marketer ni sebenarnya bukannya kita ni kita tahu semua benda. Kita ni as a marketer ni kita try and error untuk memastikan satu kempen pemasaran kita itu jadi ke tak. Bila kita buat, kita try and then tak jadi, kita akan divert kepada cara-cara yang lain. Tetapi asas dia adalah benda yang sama, ataupun fundamental dia adalah benda yang sama. Sebab apa? Bila kita berada di online, kita tidak bertemu kita punya pembeli secara bersemuka. Jadi kita nak paksa dia beli, kita nak persuade dia untuk beli tu agak sukar di alam maya ni. Okey. Jadi disebabkan itu ada fundamental yang penting yang digunakan oleh kesemua marketer. Jadi untuk siri kali ini saya akan reveal kesemua apa yang saya tahu, dan di dalam modul Marketer Secret ni ada 10 modul kesemuanya. Daripada daripada fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Maksudnya complete. As a marketer, kempen pemasaran apa, ayat copywriting yang bagaimana nak guna, siapa target market dan sebagainya, complete saya akan bongkarkan kepada anda semua. Okey. Jadi saya harap video permulaan ni dia agak ringan sikit. Okey, modul 1, modul 2 mungkin agak ringan dan biasa, tapi saya janji bila anda dah pergi kepada modul yang ke-10 nanti, anda akan lihat bagaimana dan anda akan tahu bagaimana cara untuk anda membuat satu kempen yang lebih teratur. Dan jika ada slack, ada problem, dan anda tahu macam mana nak solve problem tersebut. Okey, tanpa buang masa, kita pergi kepada introduction dulu, and then kita akan teruskan kepada modul pertama, kedua, ketiga, empat dan seterusnya sehinggalah modul yang ke-10. Jadi saya harap semoga siri ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jadi pastikan anda tonton siri ini daripada modul 1 hingga modul 10 sehingga habis. Thank you very much. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda kerana telah mendapatkan panduan Marketer Secret ini. Okey, jadi saya percaya anda ingin belajar, anda ingin install mindset bagaimana marketer berfikir ataupun bagaimana marketer dapat melancarkan plan-plan pemasaran yang gempak-gempak, dan mungkin anda tak tahu bahawa sebenarnya benda-benda ni anda boleh belajar sendiri. So dalam video panduan kali ini saya akan terangkan apa itu Marketer Secret ataupun apa mindset marketer, online marketer yang kita bayar dekat 30-40 ribu kadang-kadang untuk marketer yang high end ni. Okay, apa yang mereka buat, bagaimana mereka membina kita punya kempen. Okay, alright, kita boleh check and balance lah bila kita ada mindset yang begini. Sebab apa? Mindset ni adalah satu baseline mindset. Maksudnya framework yang saya ajar dalam panduan ni adalah digunakan oleh kesemua marketer. Tak kisahlah mereka ni marketer dekat negara mana pun, sebab ia digunakan oleh kesemua marketer di seluruh dunia. Okey, konsep ataupun baseline ni sangat-sangat penting untuk anda ketahui atau untuk anda belajar. Dan pada panduan kali ini saya akan install everything knowledge yang anda perlukan
untuk succeed ataupun untuk sukses dalam bisnes online anda. Dan lepas ni anda boleh create kempen anda sendiri tanpa mengharapkan mana-mana marketer untuk tolong buat untuk anda. Anda boleh jimat dan anda boleh bina tim marketing sendiri in-house, dan anda tunjukkan video ni kepada anda punya geng-geng marketer ataupun tim marketing anda. Okey, ni adalah satu panduan yang sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa pemasaran online anda, planning pemasaran online anda berjaya sepenuhnya. Okey, alright. So, kita tanpa buang masa, kita terus pergi kepada kita punya modul. Okey, untuk video yang pertama ini kita akan lebih pergi kepada pengenalan. Okey, ini penting. Jadi, as a marketer, apa yang kita orang buat? Okey, as a marketer, apa yang kita orang buat? Bila kita dapat sesuatu klien minta engage dengan klien bayar kita, apa yang kita buat? Saya bahagikan kepada 3 fasa. Okey, nama dia fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Jadi ini adalah 3 fasa yang penting bila kami as a marketer mendapat diamanahkan oleh klien untuk membina pemasaran online mereka. Jadi as a marketer, yang ni fasa yang kami buat. Fasa pertama kita gunakan, saya namakan sebagai fasa sebelum, ataupun saya gelarkan dia sebagai fasa planning. Okey, dalam fasa planning ni apa yang kita akan buat adalah kita akan create kreatif. Okey, apa itu kreatif? Kreatif tu adalah iklan kita lah. Kreatif dalam iklan. Dalam sebuah iklan dia ada 2, satu copywriting dan juga satu dinamakan kreatif. Kreatif tu adalah contohnya macam video, and then macam video dan juga gambar lah, ataupun katalog dan sebagainya. Okey, jadi kat fasa ni kita perlu tahu apa jenis kreatif yang kita akan gunakan, sebab kreatif ni memainkan peranan yang penting juga untuk sesebuah iklan tu convert atau tidak. Okey, and then kita akan create content. Yang ni bergantung kepada jenis-jenis bisnes ataupun niche bisnes yang tertentu. Mungkin kat fasa ni contohnya anda buat berkaitan dengan ejen insurans, okay, and then ejen hartanah, ataupun anda seorang menjual produk-produk fashion, tudung dan sebagainya. Ini bergantung kepada niche business. Yang ni kita akan lihat secara lebih detail bagaimana content yang kita nak create. Dia ada basic, dia ada cara, dia ada framework yang kita boleh gunakan. Okay, and then the next one adalah create copywriting. Yang ni the most important knowledge yang perlu ada. Sebab apa? Kalau kita tahu bagaimana kita nak create sebuah copywriting yang bagus, ia mampu untuk convertkan orang yang membaca kita punya iklan. Ini yang penting. Sebab apa? Tujuan copywriting adalah untuk membuatkan seseorang itu mempengaruhi dan membuatkan seseorang itu untuk bertindak. Okey, yang itu tujuan copywriting. Okay, the next part kita akan create funnel. Ini penting. Jadi macam mana kami create funnel tu, kita akan bergantung kepada apakah hubungan kita dengan prospek kita ketika itu. Okay, secara detail saya akan terangkan dalam video, dalam panduan ini. Okay, jangan risau. And then the last part, kita tetapkan KPI. KPI ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Kita kena tahu bahawa siapa sebab kita kena tahu, as a marketer, kita kena tetapkan KPI kepada klien. Contohnya kalau klien tu kata, saya nak saya nak ramai orang dapat lihat iklan saya. Jadi kita, KPI dia bukan sales. KPI dia adalah untuk lebih ramai orang mendapat exposure ataupun mendapat melihat iklan yang telah dibuat. Okay. Jadi untuk itu kita kena monitor matrix yang tentulah. Okay. Dalam bahasa lebih mudah, sebab ramai yang biasa dengan Facebook Ads, saya akan menggunakan Facebook Ads as a term lah. Contohnya kalau macam untuk case yang tadi tu, saya letakkan KPI brand awareness. Berapa bilangan orang yang telah melihat iklan, saya akan tengok reach kat situ lah. Okay, alright. Itu metrik-metrik yang saya akan set sebelum saya pergi ataupun saya bentangkan planning saya kepada klien. Biasanya kami akan buat planning dalam masa sebulan. Okay. And then fasa semasa, apa yang kami buat adalah kita execute
plan. Maksudnya kita lepas kita dah rancang dalam masa sebulan, katakanlah 1 April 2022 kita akan execute the plan. Kita akan gunakan platform apa, TikTok ke ataupun Facebook Ads ke, Google Ads ke, okay, yang famous. Okay, and then kita akan monitor matrix. Ni yang matrix ataupun KPI yang kita telah tetapkan. Kita akan tengok berapa ramai orang reach melihat sesebuah iklan. Kita akan tengok dia punya klik, and then kita akan tengok conversion kalau kata untuk pembelian. Okay, and then kalau kita menggunakan website, kita akan tengok landing page view dan sebagainya. Kita akan tengok dia punya, kita akan improve time by time. Okay, jadi kalau kata iklan tu kurang memberasakan, kita akan off, and then kita akan create satu iklan yang baru menggunakan angle yang baru. This one penting, nanti saya akan terangkan pada fasa macam mana anda nak create content ataupun nak create copywriting nantilah. Okay, right. Okay, lepas dah habis semua, fasa selepas apa yang kami buat adalah kami postmortem. Okay, postmortem, kita akan lihat iklan tersebut. Okay, kita akan lihat iklan tersebut sama ada okey atau tak okey. Kita kena tahu sama ada iklan tu okey ke tak okey, adakah ia kena ataupun berjalan dengan baik. Kita based on apa? Based on KPI lah. Okay, kenapa result tu macam tu? Kalau tak capai KPI, macam kenapa result tu boleh dapat macam tu? Nanti kita akan buat satu conclusion. As a marketer, kita kena buat conclusion kepada klien, supaya klien tahu okay, sebab ni, sebab apa. Bila kita dah ada satu conclusion, kita boleh improve based on result. Kita akan improve for the next month punya campaign, kita akan improve. Okay, and then kita kena achieve sama ada campaign tersebut achieve KPI or not. Okay, jadi kita akan bentangkan, kita akan buat kita akan bedah siasat kita punya iklan dan sebagainya. Okay, dalam fasa ni kita kena tahu semua benda ni, dan nak tahu bahawa sesebuah iklan tu berjaya atau tak, kita kena run iklan. Nak tak nak, kita kena run iklan, ataupun kita kena ada satu benchmark. Kalau kata kita buat iklan je, kita letak kat WhatsApp group, dia ada cara nak monitor. Tapi kalau kata kita tak ada benda tu, kita tak tahu iklan kita berhasil ke tak. Kalau kita mengharapkan, okay, kita letak kat WhatsApp group, and then kita mengharapkan orang sales, itu kebanyakan orang lah. Okay, nama dia One Way Funnel, dia mengharapkan orang call, dapatkan kita punya produk, pergi ke website kita. Tapi kita tak ada benda-benda yang kita boleh monitor. Tak ada matrix yang kita boleh monitor. Yang tu kurang berkesan. Sebab apa yang kami buat, kita akan based on iklan yang kami dah run. Yang tu penting. Konsep yang pertama yang paling penting adalah kita nak tahu bahawa satu kempen atau satu iklan tu berjaya atau tak, kita kena run lah iklan tu. Kalau kata anda tak willing untuk runkan iklan anda takkan tahu performance iklan anda tu macam mana. Itu yang saya benda yang paling penting yang nak kena ingat. Okay, bila kita run iklan, tak kisahlah Facebook Ads ke Google Ads ke, kita jangan ingat kita run iklan tu kita nak bakar duit. Kadang-kadang orang kata marketer bagi tu, okay, kita kena bakar duit dulu. Okay, dia kan bukannya bakar duit. Kita kena ingat, kita kena invest dulu. Sebab bila kita invest kita punya duit tu, kita akan tahu macam mana kita punya customer tu react dengan kita punya iklan kita bagus atau tidak. Sebab itulah pentingnya untuk pada fasa permulaan ni, kalau kata anda zero, anda tak pernah run iklan dan sebagainya, anda kena tahu macam mana respon anda punya audience kepada iklan anda. Yang ni penting. As a marketer, benda ni sangat penting. Sebab dia takkan tahu. Sebab apa, pada fasa sebelum ni dia hanya buat assumption. Kata bahawa okay, campaign ni, okay, funnel yang dia create ni berkesan atau tak berkesan, dia kena bergantung kepada iklan tu dah run. Kalau kata dia buat funnel macam mana pun, tapi kalau iklan tu tak run, memang tak dapat lah, kita tak dapat tahu bahawa iklan tu berkesan ke tak berkesan ke dan sebagainya. Yang tu yang paling penting. Minda kita ingat bahawa kita nak invest, bukannya kita nak bakar duit kita nak invest kepada kita punya company. Biasalah, mesti modal kena ada dalam sesuatu bisnes untuk mendapatkan keuntungan. Okay, jadi mindset pertama kat sini adalah anda perlu tahu bahawa bila anda run iklan, sesebuah iklan, anda bukannya membazir atau membakar duit anda invest kepada anda punya bisnes sendiri. Okay, alright. So, untuk panduan ni kita akan fokus secara detail macam mana kita nak
pada fasa sebelum, iaitu kita nak create kreatif, create content, create copywriting, okay, create funnel dan sebagainya. Okay, untuk copywriting saya akan detailkan. Kita akan pergi kepada beberapa contoh copywriting yang anda boleh buat, yang anda boleh belajar sendiri cara nak buat, okay, bagaimana, kenapa manusia itu bertindak dan sebagainya, okay, untuk panduan marketer secret ni. Okay, dan saya akan untuk fasa semasa dan fasa selepas ni saya tak akan terangkan secara detail, sebab fokus saya nak pada fasa sebelum ni. Okay, panduan marketer secret ni akan fokus kepada fasa sebelum. Sebab apa? Kita nak susun iklan supaya iklan kita itu tersusun, ataupun iklan kita itu lebih tersusun, dan kita boleh monitor metrik-metrik yang penting. And then kalau kata tak betul, kita boleh buat penambahbaikan. Okay, yang penting susun iklan dengan betul terlebih dahulu. Okay, jadi kita akan review sikit berkaitan dengan sales funnel. Okay, untuk siapa yang belum lihat saya punya panduan sales funnel, ada 3 video penting. Okay, anda boleh tekan pada butang link di bahagian bawah video ni. Saya ada bagi link untuk anda pergi ke panduan sales funnel percuma saja. Okay, anda akan dapat panduan sales funnel itu secara percuma, and then anda tengok video tu. Sebab apa? Kenapa sales funnel ni wujud adalah sebab yang kita akan terangkan kat sini adalah based on segitiga ni. Segitiga ini kita namakan sebagai segitiga buy now, beli sekarang. Apa yang segitiga buy now ni bagi tahu adalah simple je. Nampak kat bahagian sini dia ada G1, G2, G3, G4, G5. Dia ada grup-grup. Okay, G1 tu maksudnya want to buy now. Okay, G2 may buy soon. G3 are not thinking about it. And then G4 believe they are not interested, and G5 are interested at all. Okay, dia tidak interested pada iklan kita. Yang ni adalah apabila seseorang itu melihat sebuah iklan kita, bukan iklan kita lah, iklan mana-mana pun, yang ni yang mereka akan lakukan. Katalah kita tunjukkan iklan kita kepada 10 orang, yang akan membeli pada waktu tersebut mungkin hanya 3%. Okay, 3% sahaja yang akan terus beli apabila mereka melihat sesebuah iklan. Okay, jadi yang ni lah kesilapan kebanyakan daripada kita, adalah kita fokus kepada 3%. Saya tak salahkan, sebab yelah kita dah buat iklan, kita dah bayar, dan kita mesti nak orang beli, kan? Logically macam tu. Tetapi kita perlu ingat, kita berada pada alam maya. Okay, kita menggunakan social media dan sebagainya. Terlampau banyak distraction untuk seseorang itu membeli dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam segitiga ni dia beritahu hanya 3% sahaja yang akan membeli apabila mereka melihat sesuatu iklan. Jadi bila kita terangkan pasal konsep buy now ni, kita kena tahulah. Okay, as a marketer kita kena tahu, mindset kita kena tahu. Okay, bila orang tengok iklan aku ni 3% saja yang membeli. Yang tu kita punya kesilapan. Okay, kesilapan kita adalah kita fokus kepada 3% ini saja. Kita fokus pada 3% ini saja, dan kita tidak fokus kepada 97%. Yang ni yang berlaku. Sebab itulah sales funnel ini penting. Kenapa sales funnel ini penting adalah daripada sales funnel ni kita akan fokus kepada 97% yang tadi. Yang bukan nak beli sekarang tu lah. Okay, kita akan fokus ke 97%. Bagaimana caranya adalah dengan membawa audience daripada G5 kepada G1. Ni G5 ni yang tak ada intention pun nak beli, tapi kita ada satu campaign yang kita boleh bagi mereka lihat supaya diorang akan, oh mungkin aku ada masalah ni, dia akan pergi ke G4. Oh bagus juga dengan ni, dia akan pergi ke G3. Memang aku ada masalah ni lah, aku kena settlekan secepat mungkin ni. And then pergi G2 dan seterusnya kepada G1. Jadi dia akan membawa prospek kita yang tak ada interest kepada G5, G4, G3, G2, G1. Itu pentingnya sales funnel. Okey, yang ni adalah dalam panduan sales funnel saya ni. Okey, saya ada terangkan berkaitan ni. Jadi apa beza
belah kiri dengan belah kanan. Dia adalah funnel, ni pun funnel, yang ni pun funnel. Okey, ni funnel ni dia perubahan fasa daripada seseorang tu. Ni pembeli ni nampak tak? Dia pegang troli ni kan. Okey, pembeli ni daripada stranger kepada prospek kepada buyer. Okey, stranger ni apa? Stranger ni yang dia tak pernah kenal kita, bisnes kita apa dan sebagainya. Prospek ni at least dia tahu kita jual apa, and dia tahu kita ni siapa, and then buyer ni dia membeli lah. Jadi bagaimana dia adalah kesinambungan daripada sini. Jadi bagaimana kita nak menggerakkan, okay, and then kita tahu self funding kita nak menggerakkan seorang ni. Bagaimana kita nak menggerakkan seorang ni dalam media sosial, dalam internet dan sebagainya. Kita tak boleh face to face, kita tak boleh nak paksa, kita tak boleh cakap secara bersemuka. Jadi apa yang kita buat adalah untuk mengubah seseorang tu stranger kepada prospek, kepada buyer dan sebagainya. Kita perlukan ada satu lagi terms yang dinamakan marketing funnel. Marketing funnel ni tu nampak dia ada bentuk kepala orang yang ada otak tu kan. Jadi apa state yang kita tahu adalah kita kena tahu state apa yang bermain di fikiran seorang tu. Jadi panduan marketer secret ni dia lebih kepada marketing. Jadi apa marketing yang kita perlu buat kepada kita punya prospek. Sebab tu dia ada fasa-fasa lah. Contohnya macam sini ada awareness, interest, desire, action. Jadi awareness, interest ni untuk kita create awareness kepada stranger, and then interest untuk kita menggerakkan mereka untuk mendapatkan tawaran, untuk kita kumpul leads dan sebagainya. Okay, and then untuk menyebabkan seseorang prospek atau leads tu membeli, kita create desire dan action. Action ni adalah call to action. Jadi pada macam mana kita nak menggerakkan sales funnel ini adalah dengan menggunakan apa yang dinamakan marketing funnel. Okay, so dalam panduan ni kita akan go through secara detail macam mana psikologi seseorang itu, kenapa manusia bertindak, kan. Kita akan go through lebih detail supaya kita lebih faham. Okay, jadi tujuan panduan ni adalah untuk kita faham secara basic. Sebab apa kefahaman tu penting? Sebab daripada kefahaman ni lah kita boleh susun kita punya plan marketing kita yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Okay, alright. So kita akan jumpa dalam video yang seterusnya.